Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Mei 2021, mata pelajaran Bahasa Melayu kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Baik, hari ini kita akan beri fokus pada kemahiran menulis di mana kita akan fokus kepada 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohensi dan koheren. Apa dia kohesi dan koheren ni? Okey. Kohesi merujuk kepada pertalian ataupun tautan. Ini maksudnya dalam idea yang kamu nak tulis tu, idea utama dan idea sampingan ni mesti ada kaitan. Jangan idea utama kamu cerita pasal A, idea sampingan dia kamu cerita pasal B. Itu kan dah lain kan? Kalau cerita pasal A, cerita pasal A saja. Jangan kamu campur adukkan dengan yang lain. Koheren pula ialah kesinambungan, iaitu mempunyai sambungan, okey, daripada yang awal dengan yang akhir. Daripada yang mula, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mempunyai kesinambungan. Okey? Tak adalah melompat dari A terus ke C, balik ke A, pergi ke Z. Macam tu. Okey? Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran kamu dapat menulis email yang lengkap berdasarkan bahan grafik yang diberi. Jadi, matlamat pada hari ini kita nak menulis email yang lengkap. Macam mana bentuk email? Kamu pernah tak hantar email kepada seseorang? Okey. Jadi kita teruskan pembelajaran. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 56. Baik. Baik, kamu lihat buku teks muka surat 56. Tajuk kita pada hari ini berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Di situ ada 4 keping gambar, 4 gambar berserta frasa atau idea utama yang telah diberikan kepada kamu. Jadi kamu lihat ya, keempat-empat idea utama itu merupakan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan rehat dan rawat. Jadi tugas kamu hari ini untuk membina idea sampingan berdasarkan idea utama yang telah diberi. Okey? Kamu boleh gunakan gambar, imajinasi kamu, pengalaman kamu. Cikgu percaya kamu pernah mengikuti lawatan dan kita pernah melakukan langkah-langkah keselamatan ini semasa kamu mengikuti lawatan. Okey? Ada 4 gambar yang perlu kamu kembangkan idea daripada gambar tersebut. Baik, di bahagian bawah tu ada sebahagian email. Okey, kita tengok email. Kita tengok bahagian tu cikgu ada tuliskan format email. Okey. Email ini mengandungi alamat email. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian bawah tu ada alamat email kepada atoy@yahoo.my. Itu alamat email penerima ya. Lepas tu ada perkara. Perkara tu tajuk apa email kita. Apa cerita email kita tu. Okey, lawatan ke Kuala Lumpur dan diikuti dengan kandungan ataupun isi email. Itu apa yang kamu hendak tuliskan. Baik, kita teruskan langkah demi langkah untuk menyediakan email ini. Cikgu tunjuk langkah demi langkah. Kita tengok slide yang seterusnya. Baik, kita mulakan email kita. Email ni macam juga karangan yang lain. Di mana ada pendahuluan,
ada isi dan juga penutup. Sama juga macam cikgu pernah ajar sebelum ni, karangan yang baik selalunya ada 6 perenggan, iaitu 1 perenggan untuk pendahuluan, 4 perenggan untuk isi atau idea dan 1 lagi perenggan yang terakhir itu perenggan untuk penutupan. Okey? Baik, kita tengok dulu pendahuluan. Pendahuluan telah dituliskan untuk kamu dalam buku teks sudah ada, cuma perlu tambah sikit saja untuk melengkapkan ayatnya. Baik, cikgu bacakan email yang telah ditulis dalam buku teks tu. Okey, salam sejahtera Atoy. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat Tapah. Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan. Keselamatan di mana? Apa tajuk kita hari ini? Keselamatan di kawasan rehat dan rawat. Okey, itu dia. Semasa berada di kawasan rehat dan rawat. Okey, kamu boleh buat ayat kamu sendiri asalkan sampai ataupun betul dengan isinya ya. Okey, itu pendahuluan. Baik, kita teruskan kepada idea pertama iaitu memastikan bilangan murid. Gambar pertama ni ya. Okey, kita teruskan. Baik, kita lihat idea pertama dalam gambar yang pertama. Baik, kalau kamu lihat dalam gambar tu ada cikgu. Okey, sebelum ni kita dah belajar dalam sajak ada beberapa nama cikgu yang kita dikeluarkan iaitu Cikgu Eng, Cikgu Syafiq dan Cikgu Zaitun dan juga pastilah ada murid-murid ya. Okey, kat situ kita tengok dalam gambar tu. Okey, dalam gambar ada gambar murid yang menuruni bas, ada murid yang beratur, ada cikgu. Okey, jadi kamu boleh huraikan berdasarkan gambar. Ini idea yang cikgu berikan ini. Okey, idea yang cikgu berikan ini adalah sebagai contoh. Jadi kamu boleh buat idea kamu sendiri. Kamu boleh ubah suai idea ini atau kamu gantikan dengan idea kamu untuk melengkapkan email kamu. Jadi ini contoh cikgu. Jadi kamu boleh buat ayat kamu sendiri ya. Okey. Tengok idea yang diberikan, idea utama ialah memastikan bilangan murid. Okey? Itu idea utama. Jadi berhati-hati menuruni bas, berjalan dalam barisan, mengiringi murid melintas. Itu adalah idea sampingan yang menyokong idea utama. Jadi kita akan kembangkan idea-idea ini menjadi satu ayat yang lengkap dan menjadi satu perenggan. Okey, tengok ini contoh yang cikgu berikan. Okey, kita tengok cikgu bacakan. Sebaik tiba di kawasan rehat dan rawat, Cikgu Zaitun menasihati kami supaya berhati-hati menuruni bas. Setelah itu, Cikgu Ang memastikan bilangan murid yang ada supaya tiada yang hilang atau tertinggal di dalam bas. Kami diarahkan berjalan dalam barisan sambil diiringi Cikgu Syafiq semasa melintas. Okey? Itu idea huraian bagi idea yang pertama. Baik, kita lihat gambar yang kedua. Bagi idea kedua, kita tengok gambar. Gambar ada murid perempuan di mana tu? Agak-agak di mana tu? Okey, di kawasan tandas. Baik. Idea utama yang diberikan ialah penyelak pintu. Okey. Jadi, idea utamanya memeriksa penyelak pintu. Okey. Ke mana tadi? Pergi tandas. Kemudian kamu nampak ada murid mencuci tangan. Jadi, apa ayat yang boleh kita huraikan berdasarkan idea utama dan idea sampingan ni? Okey. Saya tunjukkan contoh cikgu beri. Okey. Saya dan beberapa orang rakan pergi ke tandas. Tandas di kawasan rehat dan rawat sangat bersih dan kondusif. Sebelum menggunakan tandas, saya memeriksa penyelak pintu bagi mengelak kejadian yang tidak diingini. Setelah selesai menggunakan tandas, saya mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Okey. Ini adalah idea kedua. Okey, tengok bagaimana cikgu huraikan. Berdasarkan gambar tu, kamu cuba kenal pasti
apakah maklumat yang boleh kamu gunakan untuk menghuraikan idea utama. Okey? Kemudian kita tengok idea yang ketiga. Idea ketiga, ini kawasan Medan Selera, ya, kawasan tempat makan di kawasan rehat dan rawat. Okay, kawasan favourite kamu, ya. Masa pergi lawatan, ramai murid yang berbelanja dengan sangatlah berhemah kat sini, ya. Okey, kita pergi kembali pada idea. Pergi ke Medan Selera untuk mengalas perut. Idea utama yang diberikan, makan berkumpulan, kes penculikan. Bagaimana cikgu huraikan idea ni pula? Tengok. Okay. Selepas itu, kami pun bergerak ke Medan Selera untuk mengalas perut. Cikgu Syafiq menasihati kami supaya memilih makanan yang sesuai supaya perut kami tidak meragam nanti. Kami juga dinasihati supaya makan berkumpulan dan mengelakkan diri daripada berjalan berseorangan kerana kes penculikan sering berlaku di kawasan rehat dan rawat. Okey. Ini idea yang ketiga. Okey. Okey, untuk idea yang keempat, gambar yang keempat, gambar ni semua murid kembali ke bas. Jadi, mestilah untuk meneruskan perjalanan. Idea utama diberi mengawasi. Okey, mestilah mengawasi murid-murid kan. Jadi, selepas mengawasi murid-murid, cikgu akan mengira. Jangan ada yang tertinggal pula. Okey, tengok cikgu huraikan idea ni bagaimana. Okey. Setelah selesai menjamu selera, kami meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Cikgu Ang mengawasi pergerakan kami masuk ke dalam perut bas untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Kemudian, Cikgu Syafiq mengira bilangan murid bagi memastikan semua murid telah berada di dalam bas. Setelah semua langkah keselamatan diambil, bas pun meneruskan perjalanan. Okey, itu idea yang keempat. Cukuplah 4 idea untuk dapat satu karangan yang lengkap. Dapatkan email yang lengkap. Tetapi jangan lupa cikgu dah terangkan tadi, setiap karangan mesti ada penutupan. Jadi kita lihat penutupnya bagaimana. Okey, penutup ni selalunya kita sama dengan karangan-karangan lain. Kita bercerita tentang pesanan, harapan ataupun perasaan. Okey? Kita tengok contohnya, kita dapat lihat gambar, kita rumuskan. Okey, kita cakap begini. Setakat ini dahulu email ini saya coretkan. Saya berharap agar kamu dapat mengamalkan langkah keselamatan di kawasan rehat dan rawat seperti yang saya ceritakan tadi. Semoga kita bersua dalam email yang akan datang. Okey, itu sahaja pendahuluan yang ringkas, tak perlu panjang-panjang. Okey, itu saja. Jadi, cikgu mahu kamu gabungkan semua pendahuluan, isi dan penutupan ini, tuliskan dengan lengkap dalam modul yang cikgu berikan. Okey, tuliskan, pastikan huruf besar, huruf kecilnya tepat, ejaannya tepat, formatnya tepat, tulis dengan kemas dalam modul ini. Okey, itu saja. Hari ini kita mempelajari tentang cara menulis email dan cara kita mencari idea utama dan idea sampingan untuk melengkapkan karangan kita. Baik, cikgu harap kamu dapat manfaatkan pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ini email yang telah lengkap. Kamu boleh salin dalam modul ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.